Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap awak semua sihat dan sentiasa bersemangat untuk kita belajar pada hari ini. Okey, cikgu harap awak semua dah bersedia untuk kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini bersama Cikgu Fika. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah kita akan belajar perkataan berimbuhan. Jadi, awak semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, mari jom ikut cikgu belajar. Okeylah, baiklah semua murid-murid. Jadinya ini merupakan objektif kita pada hari ini. Jadi, di akhir pembelajaran, murid akan dapat tahu dan kenal kata imbuhan awalan dan imbuhan akhiran serta penggunaannya dalam ayat. Okey, jadi nanti cikgu akan bagi tahu ataupun tunjukkan contoh perkataan berimbuhan serta penggunaan perkataan imbuhan itu dalam ayat. Okey, jadi mari kita teruskan. Okey, baiklah murid-murid. Ini merupakan maksud kata imbuhan awalan dan akhiran. Jadi di sini kata berimbuhan awalan ialah kata yang menerima imbuhan pada awal kata dasar. Contoh, imbuhan tambah kata dasar. Okey, yang merah ini adalah imbuhan dan yang warna hitam ini adalah kata dasar iaitu kata yang belum lagi satukan dengan kata dasar ni maksudnya tanpa imbuhan. Contoh imbuhan men, ber, apa lagi? Dan ni baru kata awalan. Dan kata berimbuhan akhiran ialah kata yang menerima imbuhan pada akhir kata dasar. Jadi kata dasar di depan dan imbuhannya ada di belakang. Contohnya kata dasarnya lalu. Bila ditambah dengan imbuhan an, kan dan i, jadi laluan, ambilkan. Okey, nanti kita akan tengok ataupun lihat contoh yang banyak lagi yang akan cikgu tunjukkan. Okey, kita teruskan lagi. Ini merupakan contoh bagi imbuhan awalan. Kita lihat di sini, imbuhan awalan terdiri daripada ber, men, pen, di, ter. Jadi, contoh berjalan. Ingat lagi tak? Kalau awalan, kata imbuhan ataupun imbuhan tambah dengan kata dasar. Jadi, warna hitam ni adalah kata dasar bagi jalan, berjalan. Kata dasarnya adalah jalan. Tapi bila kita dah tambah imbuhan jadi berjalan. Kalau contoh seterusnya berlari, bermesyuarat, berlakon, bersukan. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya adalah perbuatan. Okey, kalau kita lihat di sini semuanya perbuatan. Ada kata imbuhan. Okey, imbuhan men pula. Menari. Kata dasar dia sebenarnya bukan nari, tapi adalah kata dasarnya adalah tari. Jadi bila ditukar pada ataupun ditambahkan dengan imbuhan men, huruf T akan digugurkan. Okey, contoh lain membakar, membasuh, melawan, menyanyi. Okey, contoh ataupun pelakon, pendakwah, penyanyi, pendatang, pencuri. Okey, kata imbuhan bagi dirakam, digali, diangkat, disapu, dimakan, dimasak. Okey, teruskan lagi. Tersepak, terakam, terasa, terlihat dan terpilih. Jadi kalau kita lihat di sini, semuanya ada kata makna tersendiri. Kerana setiap perbuatan tu ada dia punya tentang laku dia, tata laku yang berlainan. Okey, kita teruskan lagi. Setakat ini awak boleh faham?
Jelas apa yang cikgu terangkan? Okey, kita akan teruskan lagi dengan contoh yang insya-Allah awak boleh faham. Adalah imbuhan akhiran. Jadi, imbuhan akhiran terdiri daripada, okey kita ingat imbuhan akhiran tadi kita cakap apa? Perkataan dasar di depan, imbuhan akan berada di belakang. Jadi, apa kata imbuhan akhirannya adalah kan, i dan an. Jadi, contoh imbuhan bagi akhiran terdiri daripada kan ni adalah jalankan, bersihkan, bantuan, bungkusan, karangan. Okey, i pula percayai, duniawi, kawini, jalani, kuasai. Dan an masukkan, amalkan, laluan, suruhan, amalan dan pakaian. Okey, jadi semua murid-murid semua, cikgu harap awak semua boleh faham setakat ini apa yang cikgu terangkan, jelas. Okey, nanti kita akan bincang lebih lagi. Kita akan teruskan. Okey, jadi dekat sini ada perkataan berimbuhan di mana cikgu akan tunjukkan kata dasar dia. Okey, contoh kata dasar dia yang pertama, bakar. Okey, bakar. Apa kata imbuhan dia adalah terbakar. Okey, contoh kedua, jahit. Apa kata imbuhan awalan dia? Menjahit. Teruskan lagi. Pijak, terpijak, sepak, tersepak, bina. Apa maksud bina? Contoh bina rumah, bina sekolah, membina, cari, mencari, tikam, menikam, tolak, menolak, dicari, ambil, diambil, suruh, disuruh, tawa. Maksud tawa? Ketawalah. Jadi apa kata imbuhan bagi tawa? Tertawa. Jerat, terjerat, coret, coretan. Okey, ni dah kita lihat ada kata ataupun perkataan imbuhan akhiran. Okey, kita teruskan lagi. Puji, pujian, harta, hartawan, baris, barisan, makan, makanan. Ni pun ada imbuhan akhiran. Minum, minuman, pakai, pakaian, lompat, lompatan. Okey, lompat ni dia boleh ada kegunaan imbuhan awalan ataupun akhiran. Contoh, melompat, terlompat dan untuk akhiran, lompatan. Dia ada banyak penggunaan imbuhan dia dalam satu perkataan. Okey, seterusnya pacu, pacuan atau kalau kita nak buat ayat memacu pun boleh juga. Seterusnya, susun, menyusun dan yang terakhir, menolak. Okay, sama juga seperti ditolak, tertolak. Okey. Okey, setakat ini boleh jelas tak penggunaan ataupun perkataan imbuhan ni di mana dia punya penggunaannya di awal dan di akhir. Okey, kalau awak boleh faham, kita teruskan lagi. Baik.
Okey, baiklah semua murid-murid. Okey, kat sini ada cikgu sediakan 2 gambar. Jadi kat sini awak lihat ada gambar murid ataupun budak yang sedang apa? Sedang kejar bola. Sedang apa tu? Dia sedang bermain bola. Tapi apa perbuatan dia? Dia sedang nak ready ataupun nak sedia tendang bola. Jadi ini adalah kata dasar. Kata dasar yang belum letak imbuhan lagi. Apabila ditambah ataupun digabungkan dengan imbuhan, kita lihat imbuhan apa yang sesuai. Okey, imbuhan menendang. Men. Jadi imbuhan men akan bergabung dengan tendang jadi menendang. Jadi apa contoh ayat yang bersesuaian untuk menggunakan perkataan berimbuhan menendang ini ialah kita lihat di sini, kita baca sama-sama. Putera menendang bola itu dengan kuat. Putera menendang bola itu dengan kuat. Okey, boleh faham? Bagus. Pandai awak semua ni. Kita akan teruskan lagi dengan gambar kedua. Gambar kedua ni awak nampak dia sedang pegang apa? Baguslah. Raya dah lama dah habis tapi awak masih ingat. Okey, ini adalah ketupat. Pandai. Ketupat. Jadi, kita nak makan ketupat tu awak bakar ke awak buat apa? Ya, mak awak mestilah rebus ketupat. Jadi, kata dasar kata dasarnya adalah rebus. Dan kata imbuhan ataupun perkataan imbuhannya adalah merebus. Okey, ni semua adalah merujuk kepada perbuatan. Kalau kita lihat tadi, menendang pun perbuatan, merebus juga perbuatan. Okey, merebus. Apa contoh ayat yang sesuai untuk merebus? Helmi merebus ketupat di dalam kuali yang besar. Helmi merebus ketupat di dalam kuali yang besar. Okey, boleh faham setakat ini? InsyaAllah kita akan teruskan lagi dengan contoh yang lain pula. Okey, gambar seterusnya. Okey, ada 2 gambar juga. Okey, gambar yang pertama ni lihat dulu. Seorang budak ni sedang apa? Kalau awak nampak mulut dia sedang buat apa? Sedang nak tiup lilin di atas kek ini. Jadi, apa perbuatan dia? Kata dasarnya adalah tiup. Perbuatannya ia adalah meniup. Apa dia? Meniup. Okey. Jadi, apa penggunaan di dalam ayat? Macam mana kita nak gunakan di dalam ayat? Sarah meniup lilin kek itu dengan kuat. Sarah meniup lilin kek itu dengan kuat. Okey. Teruskan lagi. Okey, sorry. Ini adalah aktiviti. Okey, semua orang tahulah ini sedang menjahit. Itu perbuatannya adalah menjahit. Jadi kata dasarnya adalah jahit. Imbuhan dia akan tambah imbuhan men. Menjahit. Menjahit. Okey. Tengok contoh ayat. Kakak menjahit baju raya emak. Kakak menjahit baju raya emak. Okey. Jelas di situ? Awak nak contohnya lain? Okey. Baik. Bagus awak semua ni. Setakat ni awak boleh fokus. Boleh faham. Kita teruskan lagi. Mungkin ini adalah contoh yang terakhir. Okey, baiklah. Kita ada lagi 2 gambar. Okey, satu gambar. Okey, gambar yang pertama cikgu nak tunjuk awak. Okey, ni. Gambar yang ini, perbuatan dia apa? Sedang gosok. Gosok. Apa? Gosok gigi lah kan. Jadi, apa imbuhan yang bersesuaian dengan gosok? Menggosok. M-E-N-G, meng. Menggosok. Apa contoh ayat yang bersesuaian bagi menggosok? Kita lihat di sini. Rifki
menggosok gigi pada waktu pagi. Rifki menggosok gigi pada waktu pagi. Jadi boleh faham tak di sini penggunaan perkataan imbuhan dalam ayat. Okey, kita teruskan dengan gambar yang terakhir, insya-Allah. Jadi ini adalah aktiviti di dapur ya. Dia sedang pegang tepung sebenarnya. Dia sedang uli. Siapa tahu uli? Okey, uli. Dia uli tepung tu. Jadi kita nak tambah imbuhan. Di depannya adalah menguli. Jadi bila kita dah tambah imbuhannya, dia jadi menguli. Jadi apa contoh ayat yang bersesuaian untuk perkataan imbuhan di atas? Helmi menguli tepung untuk membuat roti. Helmi menguli tepung untuk membuat roti. Okey, baiklah. Setakat ini cikgu harap awak jelas dan faham. InsyaAllah kita akan teruskan dengan latihan di dalam modul yang cikgu dah sediakan. Okey semua? InsyaAllah kita akan teruskan lagi dengan latihan di dalam modul pula. Murid-murid semua, cikgu rasa sampai di sini sahaja pengajaran-pengajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu nak ucapkan terima kasih pada awak semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di hari yang lain. Bye. Assalamualaikum.